Dia kadang-kadang bila dia start recording, dia mula lagi dia berat lah apalah kan. Macam-macam sikit. Apa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ni apa benda kita nak belajar? Okay. So, sebelum saya start, Wawa apa khabar? Okay. Sekejap, saya nak tak pasti suara awak ni didengari ke tak dekat saya punya recording. Macam semalam saya cakap seorang-seorang je. Dia sekali lagi Wawa cakap sihat. Sihat, cikgu. Okey, baru naik-naik dia punya tu. Okey, baik. Sabur Hamidah apa khabar? Sabur. Ada ke tak kat situ? Itu bukan handphone je. Itulah cerita dia sekarang. Wan Nur Rashikin apa khabar? Baik, cikgu. Sihat. Sihat. Dah makan? Dah, cikgu. Oh, Zarif baru masuk sekejap. Alia Kristina apa khabar? Baik, cikgu. Tu dia dah left dah Sabur Hamidah. Dia punya line tak berapa cantik ke. Zarif apa khabar Zarif? Zarif? Baik, cikgu. Baik, baik. Saya pun lama tak masuk kelas saya. Semalam tak masuk. Saya apa? Terlajak tidur. Itulah masalahnya. Fikri pun sama tak masuk lama. Saya saintis ni risau tengok kehadiran 5, 6, 5. Kan? Aduh, saya ni nak kena buat apa? Mandi bunga kot. Kan? Saya tu tak tahu nak buat apa ni. Nak bagi ramai sikit bukannya. Alhamdulillah Fikri. Panjang umur dia. Apa khabar Fikri? Sekejap sembang saya bagi muka saya besar sikit. Fikri, apa khabar Fikri? Fikri. Tengok dia masuk dia senyap. Aku budak ni. Okeylah, tak apalah saya nak start ni. Boleh kot no? Boleh. Okey, good. Saya akan masuk. Jadi saya akan start. Jadi jika ada soalan boleh tanya je lah. Jadi sekarang ni apa saya nak buat adalah saya akan sambung. Uh, ni saya pakai buku hitam ah. Awak ada buku hitam kan? Ada kan? Ada kan? Ada kan? Ya, cikgu. Ada. Awak janganlah tersenyap je. Ni boring lah. Cakaplah sikit kan. Biar macam kat kelas betul. Riuh sikit. Apa tu ni? Apa tu kita belajar buku hitam tu. Kita belajar buku teks sebelum ni. Tapi kali hari ni saya nak pakai buku hitam sebab buku teks nanti saya bagi kerja rumah. Okey, jadi ni saya pakai buku hitam. Jadi kita nak masuk 8.12 membandingkan dan mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan plot titik dan seterusnya membuat kesimpulan. Okey, yang ni sebenarnya kita dah buat kot hari ni. Yang ni saya pun tak pasti. Saya nak check balik. Rasanya dah buat dah tapi tak apalah. Patutnya saya masuk yang ini ni. Saya dah masuk dah julat apa semua ni. Silap-silap. Kita nak masuk yang ini. Kita nak masuk 8.21 ni. Ya, menentukan julat antara kuartal variable. Betul lah, kita dah buat dah yang ni hari tu kan? Kita dah buat dah ni. Dah. Dah buat dah kan? Saya kena bagi tahu. Sekarang ni saya nak sambung sukatan serakan. Yang ni pun kita dah buat. Tak silap saya kita dah buat. Betul? Ataupun perlu tak saya ulang lagi yang ni? Tentukan Tak julat. perlu. Tak perlu kan? Sebab saya dah buat dah. Jadi saya teruskan. Ni saya buat garisan. Sini kot kita habis. Ada garisan nampak ni.
Tu dia. Dah lama kan cuti. Seminggu hari tu. So, kita masuk nombor 3 ni. Ada garisan ni. Kita habis kat sini hari tu. Baik. So, saya harap semua orang nampak apa awak nampak kat skrin sekarang. Nampak tak? Nampak. Nampak sama kat buku awak tak? Sama. Okey. Handsome tak saya? Handsome je. Okey, terima kasih. Kena tanya soalan macam tu kan. Okey, baik. 3. Tentukan variance dan CCMPRY bagi data berikut. Okey. Awak nampak dekat buku awak tu, tentukan variance dan CCM. So, sekarang dia nak tanya kita variance. Kita dah belajar sebelum ni jarak antara kuartal. Okey, jarak antara kuartal ni. Dan juga kita dah belajar julat. Mula-mula kita belajar julat. Nah, ni. Kita dah belajar julat. Kita dah belajar julat antara kuartal. So, saya nak masuk ni dua ni. Variance dan CCMPRY. Okey. Jadi, soalan dia kalau kita tengok contoh kat sini. Senang je. Okay, kita soalan-soalan yang bagi ni, kita hanya pakai rumus sahaja. Kita hanya pakai rumus sahaja. Ada tak rumus kat sini? Ni. Cik ni rumus dia. Ni untuk rumus variance. Sebenarnya kita perlu hafal rumus variance je. Kenapa? Sebab CMPRY ni nanti kita dapat jawapan, kita kena punca kuasa 2. Okay, CCMPRY itu punca kuasa 2 variant. Okay, tolong ingat. CCMPRY itu adalah punca kuasa 2 variant. Ini logo CCMPRY ataupun Standard Deviation dalam bahasa Inggeris. Kalau kita nak dapatkan variant ni variance. Variant punya logo macam mana? Lupa dah saya. Variant macam ni lah. Ni variance. Okay. So, variant ada kuasa 2 macam ni. CCMPRY tak ada. Jadi, bila kita cari CCMPRY, kuasa 2 ni pergi belah sini, jadi punca. Okay, boleh Tolong raise your hand. Oh, dah ramai dah. Alhamdulillah. Taklah ramai mana. Adalah 9 orang. Okey. Jadi, apa yang penting sekarang ni? Yang penting kita kena menghafal rumus. Saya tak boleh padam pula. Okey. Dan apa yang penting sekarang kita kena hafal rumus variant lah. Tapi sebenarnya tak payah hafal lah. Dia bagi. Lalu rumus ni dia bagi Jadi yang penting sekarang ni awak kena tahu mean. Mean tu apa? Beritahu saya seorang. Mean tu apa? Fikri, beritahu Fikri mean tu apa dia? Alah, Fikri senyap pula. Wawa. Mean tu maksud dia apa? Mean. Ni. Mean. Minimum. Apa dia? Tak dengar. One. Apa maksud mean? Sudah demo ni. Takkan seorang pun tak tahu. Siti. Oh, Siti. Apa maksud mean? Maksud dia mean. Min. Ha, mak. Cikgu. Ya. Ya, Wawa. Min tu nak cari purata. Ya. Saya nak dengar tu lah. Purata. Okey. Bukan susah pun soalan dia. Apa maksud mean? Moon tu purata. Apa maksud purata? Purata tu sebenarnya maksud dia pukul rata. Saya dengar, saya rasa lah pukul rata. Okey, maknanya dia pukul rata semua. Campur-campur bahagi balik. Okey, baik. Bila kita dapat mean tu kita tambah semua ni. Tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah semua. Pakai calculator tambah-tambah. Bahagi balik bilangan dia. Bilangan dia ada 10. Bahagi balik. So, dapat 17,8 ni. Okey, saya besarkan sikit. Dapat 17,8 ni. Lepas itu, apply rumus. Ni rumus lah. Nampak? Ni adalah mean ni. Okey, sebab tu dia masuk sini, mean. Okey, jadi X square ni tanda ni, sigma ni tanda ni nama dia sigma. Sigma ni maksud dia jumlah. Ni kalau awak nampak tanda ni kan, ni maksud dia jumlah lah. Okey, jadi jumlah X square maknanya 10 kuasa 2 ni.
15 kuasa 2. Dia kuasa 2 kan semua. Lepas tu dia tambah. Lepas tu dia bagi N. N ni bilangan dia balik. Okey, bilangan dia 10 ni. Okey, dia tolak dengan min. Tolak dengan min. Jadi saya harap awak boleh kuasai ni dengan latih. Banyak berlatih lah. Latih dengan soalan ni. Lepas tu kita dapatlah variant kat sini. Jawapan dia. Lepas tu saya kata tadi. Okay, excuse me. Jadi sisian piawai ni, bila kita dapat variant, kita just punca kuasa 2. Dapatlah sisian piawai. Okay, jadi tolong raise your hand sebelum saya tunjukkan contoh A. Okay, baik. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah ramai yang dah okay tu. Baik, macam mana kita nak buat soalan ni? Yang pertama, kita perlu... Baik, batuk pula dah hari ni. Cari min. Okey, macam saya kata tadi, kita kena cari min. So, saya tulis kat sini min. Tu dia min. Okey, min ni dia punya logo macam ni. Ni ya. So, tolong ingatlah. X bar tu. X bar tu maknanya dia adalah min ataupun purata. Jadi, kita punya rumus min adalah jumlah X bahagi dengan N. Saya rasa awak belajar dah ni kan? Kan? Belajar dah kan? Min, mode, median. Belajar dah kan? Dah. Okey, Dah. jadi saya harap tak ada masalah. So, awak ambil jumlah ni, tambah semua. Tambah. So, berapa bagi tahu saya set? Dapat berapa? Tolong. 474. Ya, terima kasih. 474. Bahagi dengan bilangan yang ada kat situ berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih. Betul, ada 10. Jadi, kita bahagilah. Tekan kalkulator, dapat 47.4. Boleh? Setakat ni okey? Boleh ikut? Tolong raise your hand. Boleh. Okey, baik. Terima kasih yang mana memberi respon. Bagus. Saya tunggu Fikri ni tak cakap apa, senyap je ni. Ada lagi ke tak Fikri? Ke dah keluar dah? Okey, baik. Sekarang ni, kita apply rumus untuk mencari variance. Ni, variance. Okey, tu variance Boleh. Okey, so rumus dia apa? Rumus dia ni. Saya pakai pen warna ni. Ni variance. Okey, ni ataupun logo ataupun lambang macam itulah. S square per N tolak S bar square. Okey, S bar tu min lah. Okey. Jadi macam saya kata tadi, ni tanda dia jumlah. So, awak tulislah semua ni kalau awak rajin. 43 square tambah 45 square tambah 32 square tambah 23 square tambah 65 square tambah 78. Sudah. Kena tukar pen warna merah balik. 78 square tambah 90 kuasa 2 tambah 54 square. Mana ni soalannya? Tambah 32 square tambah 12. So, awak per. Okey. Awak bahagi N ni. N tu bilangan 10. Jangan lupa lagi, ada lagi yang ni Jangan lupa yang ni, ada lagi. Jadi kita tolak lagi. Tolak dengan min yang kita dapat tu, kita kira min tadi. Ni. So, 47.4. Kita squarekan dia. Okey, inilah jalan rogernya. Okey, boleh? Faham tak benda apa saya buat tu? Tanya sekarang. Faham. Okey, boleh lah. Okey, terima kasih kerana respon. Saya perlukan respon. Saya minta maaf sebab saya kalau boleh awak respon bercakap dengan saya sebab cerita sebenarnya saya ada second monitor ataupun monitor saya yang saya letak di belah hujung sana untuk Google Meet. Saya set tu saya tengok awak jauh tu sebab Google Meet saya tak senang. Belah sini saya letak saya punya OBS, saya punya saya tulis ni kat belah sini, skrin belah sini. Awak punya saya letak monitor belah sana. Jadi saya tak awak angkat tangan pun saya tak perasan. Tapi kalau awak cakap apa saya dengar kat saya punya headphone ni. Tu kalau boleh sebab saya dah tukar sistem sikit ni.
Tolonglah melayan saya sikit. Macam mana? Awak jawablah ya ke tidak ke, tak faham. Awak cakap je lah, cakap. No problem. Saya takkan marah pun awak cakap apa-apa. Awak nak buka mic sentiasa pun tak apa. Sebab kita bukan ramai pun. Yang kita suruh tutup mic ni bila ada 100 orang punya meeting kan. Tutuplah mic. Ini ada berapa? Allah ada 8 orang, 9 orang je. Buka mic semua tak apa. Cakap apa nak cakap. Alright? Boleh tu? Boleh? Nak dengar sikit? Boleh? Boleh. Terima kasih. Boleh. Saya rasa macam nak belanja awak teh ais je kalau awak bersemangat macam ni. Nanti buka sekolah saya belanja Okey. Nanti tolong ingatkan saya, jangan lupa. Saya lupa. Saya bukan buat lupa, saya lupa sungguh kan, mana tahu. Okey, dah tekan calculator dah. Selalu yang tekan calculator ni siapa Ain Lepas tekan calculator dapat apa ni? Awak akan dapat yang atas buat sikit-sikit. Tak apa kalau awak pening kepala buat sikit-sikit. Buat atas yang hijau. Buat yang ni dulu. Awak dapat 27920. Okey, betul awak bahagi dengan 10 tu kekal lah. Tolak balik dengan 47.4 square ni. Tak ada masalah. Buat sikit-sikit. Okey, lepas tu baru bagi 10 ni awak dapat patah balik 2792 je. Tolak dengan 47.4 square je. So dapat apa tu? Seorang. Okey. Boleh? Dapat apa tu? Sudah 5 ni. 5.24. Ya, ingat saya dah kata dah Ain je. Ya, boleh harap sikit. Orang lain pun tolonglah. Kira-kira juga. Ain je ke calculator. Orang lain tak ada calculator. 545. 545.24. Ini adalah variance Yang kita dapat sekarang adalah variance. Jadi sekarang ini, kita nak cari CCMPY. Sebab soalan tu tanya, bagi tahu cari variance dan CCMPY. Janganlah lupa. Lepas cari variance, cari CCMPY. Macam mana dapatkan CCMPY saya kata tadi? CCMPY. Okey, CCMPY ni dia sama dengan tanda ni. Yang kita dapat ni sekarang tanda ni. So macam mana? Punca kuasa 2. Ya, 545.24. Jadi berapa dapat? Berapa 3.4? Ya, 23.3. 23.35 kan? Okey. Tolong tekan betul-betul dan ambil 2 titik perlahan lah. Alright. Boleh ikut tak sekat ni? Boleh. Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. Sekarang ni, kita ada soalan B. Benda yang sama. Okey, saya bagi awak seminit boleh? Seminit, 2 minit. Boleh, seminit, 2 minit. Ataupun tak payah, saya teruskan boleh tak? Yang B, C awak buat sendiri boleh? Sama je macam ni. Boleh, cikgu. Boleh lah? Ni Boleh. macam tinggal untuk kerja rumah lah. Benda yang sama. Saya dah tunjuk dah A. Awak buatlah pula B dengan C, betul tak? Nanti awak tangkap gambar macam biasa, hantar kat saya. Alright? Boleh? Boleh. Kita nak cari 2 benda je. CCMPY dengan variance. Sekarang ni kita nak bentuk jadual pula. Tu saya kena cepat sikit. Bukan apa. Saya takut tak done ke apa kan. Ni dia benda yang sama. Tentukan variance dan CCMPY. Tapi dia bagi dalam bentuk jadual. Dia lain macam sikit. Jadi macam mana kita nak buat? Pertama, bila dia bagi jadual macam ni, kita kena lukis jadual lagi sekali. Okey? So macam mana kita nak buat? Jadi saya buat sikit jadual dia. Kita dah tahu lah ni F, yang ni X. Okay, no problem. Saya nak lukis jadual sikit. Saya kena menggunakan skill jari jemari saya ni yang agak tak berapa nak kemas. Ni X. Okay, ni yang asal. X dengan F. Kan? Awak nampak tu? Ni X, ni F. Setakat ni faham? Faham. Okay. Ataupun saya buat XF dulu sebab dia bagi yang tu Faham. kan. Dia bagi. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada 9 kolom. Alamak, cukup ke ni?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alhamdulillah cukup. So, awak faham kenapa saya buat 9 roll tu? Faham tak kenapa saya buat 9 roll? Faham tak kenapa saya buat Faham. 9 roll? Sebab kita ada 9. 9 set kat sini. Betul tak? Ada 9 nombor kat sini. Okey, jadi kita nak isi semualah. Jadi X tu kita ada, saya pakai color lain Saya pakai, okey, katalah pakai warna biru pula. Ni X kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ni X. F tu 2, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 1. Apa maksud frekuensi? Frekuensi ni maksudnya bilangan orang ataupun kekerapan ni maksudnya contoh bilangan buku tu. Apa soalan dia kata apa? Dia tu kan very national. Tak ada apa cerita apa. Dia seolah-olah macam ni lah. Buku satu ada dua. Faham tak? Macam buku satu tu katalah buku Maths. Buku Maths tu ada dua. Buku dua tu katalah buku Sains. Buku Sains ada 4. So faham tak? Frekuensi tu maknanya bilangan dia ada berapa? Boleh faham? 1, 2, 3, 4, 5 tu X tu adalah just number lah. 1, 2, 3 bilangan nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, okey. Boleh? Takat ni okey? Okey. Okey. Alright. Jadi sekarang ni, Okey. apa yang perlu saya buat adalah kita tengok rumus rumus yang kita nak pakai untuk ada kat depan tadi saya tulis balik. Rumus dia kita nak pakai ni. Ni nak cari variance ni. Okey, tapi macam saya kata tadi nak cari variance kita kena ada mean. Kita cari mean dululah. Okey, yang ni nak cari mean. Okey, patut saya tulis dululah sini mean. Mean. Ni mean. Lepas kita dapat mean, sekejap lagi baru kita kira variance. Variance punya rumus. Okey, variance punya rumus. Tanda dia macam ni. O2, O square. F X square per F. Okey, awak nampak tak? Ada beza rumus ni dengan rumus kita pakai tadi. Okey, nampak tak? Rumus ni kita pakai macam ni. Kita pakai macam ni kan, awak tengok rumus ni. Okey, apa beza dia? Beza dia, yang ni rumus dia untuk data tak terkumpul. Data tu data duduk macam tu je kan. Yang ni data terkumpul, data yang duduk dalam jadual. Bila duduk dalam jadual, kita kena pakai rumus macam ni. Sebab tu dia ada 2 set rumus kalau awak perasan. Sebab tu kita ada, kalau kat nota tadi, kita tengok nota ni ada macam nampak tak? Ada 3. Ni, ada 3. Nanti saya tunjuklah yang ni kalau ada soalan yang macam pakai yang ni. Yang kita pakai tadi, yang ni satu. Sekarang kita nak pakai yang ini. Okey. Sekarang kita nak pakai yang ni. Yang ni untuk kalau ada table. Ni untuk kalau ada table. Okey, yang ni kalau ada case macam tadi kan, nombor biasa je. Yang ni nanti saya tunjuk kalau ada soalan ni. Okey, kalau ada soalan saya tunjuk. Kalau ada selalunya jarang-jarang ada tu. Nanti kalau ada saya tunjuk. Tapi saya tunjuk kenapa rumus dia ada 2 3 lah variant Boleh faham lah. Kenapa ada rumus banyak? Sebab kita ada ikut situasi. Kadang-kadang tu data tu data tidak terkumpul. Data tak terkumpul lah ni. Tak terkumpul. Dia letak begitu je. Yang ini data terkumpul. Data yang dalam bentuk jadual. Okay, bila data dalam jadual, kita pakai rumus ni. Setakat ni okey tak? Tolong bagi tahu faham ke tak faham? Faham. Jadi kenapa ada 2 rumus? Atau 3 rumus? Kenapa? Satu data untuk data terkumpul dan tak terkumpul. Ya, dia ikut situasi Ikut situasi, ada yang data terkumpul, data terkumpul. Yang ni data terkumpul lah jadual. Jadi, sekarang ni kita buat kerja kita dulu. Fx ni maknanya apa? Apa maksud Fx? Maksudnya kita kena darab Fx. F darab X. Jadi kita tak ada Fx tu. Jadi kita tambahlah kita punya ni kat sini. Alamak, saya ingat. Kita tambah kat sini Fx. Macam saya nak dapat Fx saya darab lah. 1 kali 2. Berapa? 2. Ni darab ni Fx. F kali X. F kali X. Boleh faham tu? Boleh faham tu?
F kali X. Jadi 2 Boleh. kali 1, 2. 4 kali 2 berapa? 8. 5 kali 3 berapa? 15. 6 kali 4 berapa? 24. 7 kali 5 berapa? 35. 6 kali 8 berapa? 48. 7 kali 4 berapa? 28. 8 kali 3 berapa? 24. 9 kali 1 berapa? 9. Ha, boleh. Macam mana saya dapat fx tu? Saya darab fx. Kenapa saya kena darab fx? Sebab saya nak pakai kat ni. Boleh? Boleh? Boleh. Alright. Tapi saya kena tambah satu lagi apa tu bawah ni baru teringat lah. Dia kena ada jumlah bawah dia. Boleh. Okey, dia kena ada jumlah. Yang nombor ni tak ada masalah, tak payah bubuh. Yang ni kita kena ada jumlah. Jumlah F ni berapa? Jumlah efek ni berapa? Jumlah efek kan? Alamak, ruang dia kecil sangat lah pula. Tapi tu jumlah kat bawah. Faham tak? Awak tambah daripada atas ni sampai bawah. Jawapan kat sini 40. 40 saya nak pakai kali lain supaya ni 40. Tak payah tulis ni lah EF ni. Pening kepala. Jumlah yang kat kotak bawah tu berapa? Awak punya buku ada jadual ke kosong je? Kosong kot. Kan? Jadual awak kosong je kan? Ha. Awak kena lukis jadual macam saya ni lah. Yang bawah tu jadual, yang bawah tu jumlah So, efek tu awak jumlah, awak tekan kalkulator. 2 tambah 8, tambah 15, tambah 24, tambah 35, tambah 48, tambah 28, tambah 24, tambah 9. Jadi jawapan dia 193. Boleh? Boleh. Okey, baik. Sekarang ni saya... saya buat 2 kotak je. Sekarang saya nak... Sebelum saya kira ni, saya nak kengkapkan jadual saya dulu. Jumlah F dah ada. Jumlah efek pun dah ada. Sekarang saya nak pergi efek square ni pula. Okey, jadi nak dapatkan efek square ni, kita kena kira X square dulu. X square dulu, lepas tu baru kita ambil F X square. Okey, F dah ada dah. Faham dah? Kenapa saya kena nak cari fx square, tapi saya kena cari x square dulu. Boleh faham tu? X square tu maknanya... Boleh. Apa makna x square? X square tu awak kuasa 2 kan je. X tu 1 kuasa 2 dapat 1 kuasa 2 awak dapat X 1 je. 1 kuasa 2. 2 kuasa 2 dapat 4. 3 kuasa 2 awak dapat 9. 4 kuasa 2 16. 5 kuasa 2 25. 6 kuasa 2 36. 7 kuasa 2 49. 8 kuasa 2 64. 9 kuasa 2 81. Boleh? Okey? Boleh. Alright, thank you. Tolonglah yang lain-lain tu jawab-jawab saya. Saya wawa seorang je. Takkan saya nak belanja wawa seorang nanti. Saya nak belanja satu kelas ni. Cik. Fx square. Jadi, awak ambil F. Ni saya pakai highlighter. F. Darab dengan X square ni. Darab. Yang highlighter biru darab dengan highlighter biru. So, ini darab ini. 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 Boleh faham tu? Boleh. Ya, terima kasih. Jadi, saya darablah dulu 1 kali Boleh. 2. Alamak. Okey, saya darab 1 kali 2, 2. 4 kali 4, 16. 9 kali 5, 45. 16 kali 6, 96. Ya. 25 kali 7, 175. 36 kali 8, berapa? 288. Lepas tu 4 kali 49, berapa tu? 196. 64 kali 3, 192. Dan akhir sekali 81 kali 1 dapat 81 boleh lah. Okey, boleh? Pak Santi, okey ke tu? Okey. Okey. Saya risau tengok awak ni. Saya takut awak tengah baring-baring kan. Tengok cikgu dari jauh je kan. Kalau boleh awak aduk atas meja. Tengah study betul-betul. Tengah tulis lah ni. Apa saya tulis ni tengah tulis. Saya harap awak tengah tulis juga. Okey. Sekarang ni kita perlukan ni tanda ni sigma. Jumlah. Jadi saya kena perlu tambah lah. Tambahlah pakai kalkulator. 2 tambah 16 tambah 45 tambah 96 tambah semua. Saya dapat jumlah fx square ni
1091. Okey. Jadual ni penting untuk awak kena faham dulu. Okey, sebab apa kita buat jadual? Sebab kita nak mengisi kita punya rumus tu. Bukan mudah tu. Rumus kita ada fx square bahagi f. Jadi nak datang benda tu semua kena ada jadual yang mudahkan kita kira. Okey, boleh? Boleh. Alright, terima kasih. Okey, sekarang ni apa kerja saya sekarang? Kerja saya sekarang dengan nilai-nilai yang ada kat jadual ni saya nak cari mean dulu. Okey, saya nak cari mean dulu. Okey, jumlah efek apa berapa? Cuba bagi tahu saya untuk kata boleh-boleh tu. Bagi tahu. Jumlah efek ni berapa? 193. Okey, bahagi dengan jumlah F. Jadi 193 bahagi dengan jumlah F. Berapa jumlah F tu? 40. 40. Okey, nampak tu saya tulis tu macam pakai kapur tu. Nampak? Lepas tekan calculator. Nampak. Lepas tekan calculator dapat apa jawapan dia? Lepas tekan calculator jawapan dia 4.825. 4.825. Yes, very good. Ini yang kita dapat ni apa sebenarnya? 4.825. Yang kita dapat ni apa sebenarnya? Variance. Hai, variant. Kita kan pakai rumus ni Kak Oi. Min. Ni. Ya, kita pakai rumus ni baru. Alamak. Kita pakai rumus ni baru. Mean. Ya, mean. Kita baru dapat mean. Barulah kita sekarang nak cari variance. Okey, nak cari variance. Jadi, variance, saya tulis balik jumlah fx square per jumlah f. Okey, jadi jumlah fx square ni kita dah ada dah kat bawah ni. Berapa? Kan kita kira tadi, penat-penat. Berapa ni? Berapa tu? 1091. Ya, terima kasih. 1091 bahagi jumlah F kita sama kat atas tu, 40 kan? Okey, boleh? Tolak. Rumus saya ni saya tulis tak habis ke apa? Saya tulis tak habis. 1091. Saya tak tulis habis. Pemadam saya ni buat hal tak boleh padam pula. Dia sepatutnya, rumus ni bukan rumus dia lagi. Rumus dia patut kat sini ada tolak. Tolak, lepas tu tolak apa? Tolak. Ni betul rumus dia. Rumus variant kena ada tolak mean. Tu square. Okey. Jadi, kena tolak. Berapa mean kita dapat tadi? Yang ini mean. 4.825 square. Okey, boleh tu? Ya. Dapat berapa lepas buat tekan kalkulator ni? 1091 per 40 tolak 4.825 square. Boleh tekan sekali kalkulator. Terus dapat jawapan. Dapat apa? 22.45. Apa dia? Pasal apa saya dapat 3.9944? 3.99. Kan? Saya dapat ni kan? Betul. Ya, saya dapat ni. 3.99. Saya dapat ni. Sekejap saya punya. Okey, jadi saya dapat ini. Jadi ini adalah apa? Ini adalah apa dia? Variance. Ya, variance. Soalan suruh cari apa? Variance dengan CMPY kan? So, macam mana nak dapat CMPY pula? Sisihan PY ataupun standard deviation ataupun ni logo dia macam ni. Ataupun logo dia macam ni. Ni. So, macam mana nak buat? Punca kuasa 2 kan? 3.9944. So, awak dapat?
1.9986. Ya, 1.9986. Boleh tu? Boleh. Okey, jap. Boleh. Sekejap ya. Okey, baik. Kita nak masuk yang ni dah ni. Setakat ni awak okey ke tak? Okey Okey. nah, Okey lah. sebab saya nak teruskan tapi kita ada 15 minit je lagi. Tapi boleh ke saya teruskan boleh kot masuk sikit je. Tak apa, kita belajar sikit lagi. Sikit lagi kita belajar. So, yang pertama sebelum kita teruskan, kita tolong baca yang ni dulu. Baca dalam keadaan senyap sekejap. Saya nak awak faham dulu. Okey? Faham dulu. So, baca dulu. Julat merupakan sukatan serakan yang paling mudah dihitung. Baca-baca. Dah. Dah. Okey, sekejap Dah. Right. So, julat merupakan sukatan serakan yang paling mudah dihitung. Tetapi julat tidak dapat memberikan suatu gambaran yang baik tentang cara ditaburkan. Okey, kenapa, apa maksud dia? Maksud dia, kita tak boleh guna julat ni yang paling ringkas. Macam kita ada data, contoh markah kelas awak. Katalah markah AdMat kelas awak. AdMat pula, Mat lah, Mat, matematik. Kan? Yang paling tinggi 90, yang paling rendah katalah 20 markah dalam kelas tu. Ada yang dapat 90, ada yang dapat 20 markah. Jadi dari segi julat yang paling mudah kita ambil 90 tolak 20 lah. Kita dapat 70 gap dalam kelas tu. Jadi dia macam kita kata dia macam dia katalah julat merupakan sukatan serakan yang paling mudah kira. Paling mudah kira ambil yang paling tinggi tolak yang paling rendah. Tetapi julat tidak dapat memberikan satu gambaran yang baik. Maksudnya kita tak dapat sangat sikit pengetahuan yang kita tahu. Macam kita nak tahu banyak lagi macam daripada data tu. Kelas awak ni macam mana? Ramai ke pandai? Yang kita tahu paling pandai tolak yang paling tak pandai. Contohlah kan, dapat 70 markah. Tapi itu je. Kan? Jadi julat boleh bagi tahu yang tu je. Jadi kita perlu tahu dari segi konsisten markah kelas ni macam mana. Jadi julat, tengok poin nombor 2. Julat antara kuartil adalah satu sukatan serakan yang lebih sesuai untuk menunjukkan taburan data bagi kes yang wujudnya pencilan atau nilai ekstrim. Okey. Julat antara kuartil ni, dia boleh macam ni lah. Katalah kelas awak ada dapat 90. Yang lain-lain ramai dapat 80 dengan 80, 70. 80, 70, 80, 70, 80. Ada seorang je dapat 20. Seorang tu je dapat 20. Yang 20 tu yang kita kata nilai pencilan ataupun nilai ekstrim. Sebab tu kita kata kelas di awak kita tak boleh lah ambil yang pandai tolak yang paling tak pandai sebab yang tak pandai seorang je yang dapat 20 markah tu. Yang lain semua 80 80. Awak faham maksud saya? Awak faham maksud saya? Faham. Jadi kan bila kita ada julat antara kuartil, kita akan ambil lepas kita ambil nilai tengah-tengah dia berapa pula. Tadi kita ambil yang hujung dengan yang hujung yang paling rendah yang paling tinggi je tolak je. Sekarang bila kita ada julat antara kuartil, kita sempitkan lagi ruang tu. Maknanya kita ambil yang hujung, kita ambil yang depan, yang belakang, lepas tu kita ambil yang tengah-tengah, lepas tu kita ambil yang suku depan dengan suku belakang.
Baru kita nampak, orang kata, baru kita nampak lebih detail pemahaman kita terhadap markah kelas itu. Okey, syaratkan dia macam mana. Jadi, julat antarabangsa tu macam upgrade sikit daripada julat. Okey. Lepas tu, CCMPY lagi upgrade. CCMPY ni ataupun variant ni, kita boleh mengetahui bahawa kelas ini konsisten ke tak markah dia. Kalau jualan dia konsisten ke tak. Harian, contoh hari-hari dia jual, kita nak tahu konsisten ke tak. Jadi kita melihat pula, lepas tu kita kira CCMPY dan juga variant untuk menentukan ke konsisten apa dia? Umairah? Kon apa? Consistency. Betul. Consistency. Boleh Boleh Faham Dah cakap seorang-seorang pula ni. Faham. Alright. Okay. Nampak ni. CCMPY digunakan untuk membanding dua set data. Jadi selalunya bila kita guna CCMPY ni, bila kita ada dua set, contoh kelas awak dengan kelas sebelah. Kita kena ada dua, baru kita boleh tahu konsisten ke tak, yang mana lebih konsisten, yang mana tak lebih konsisten. Okay, CCMPY yang kecil menunjukkan data adalah terserak berhampiran dengan mean. CCMPY yang besar menunjukkan data adalah terserak jauh daripada mean. Jadi dia sebenarnya maksudnya bagi tahu kalau CCMPY awak kecil, data awak konsisten. Okay, tolong ingat ni Jika CCMPY awak kecil, awak dapat nilai awak kecil sebab awak akan buat banding dua data. Awak akan dapat CCMPY belah sini A dan awak dapat belah B. Jadi jawapan kita yang secara ni, kalau soalan apa-apa keluar pun, ayat awak adalah CCMPY yang kecil lebih konsisten daripada CCMPY yang besar. Ataupun kena CCMPY yang kecil menunjukkan data adalah terserak berhampiran dengan mean. Maksudnya dia duduk dekat mean. Mean kita ada nilai kita dapat. So dia duduk dekat-dekat mean. Kalau CCMPY yang besar menunjukkan data terserak jauh daripada mean. Maksudnya dia tidak konsisten. Okey, jadi poin penting kat sini yang awak kena ingat. Kalau awak jumpa soalan, dia minta bandingkan, awak kira mean, awak kira CCMPY ataupun variant, awak dapatkan CCMPY last, awak tengok A dengan B yang mana lebih kecil. Yang lebih kecil itu menunjukkan lebih konsisten. Tolong bagi tahu okey ke tak okey. Atau nak kena saya ulang? Okey ke tak okey? Oh, sudah. Senyap dah. Okey. Alright, terima kasih. Oh, ya ampun, nak layan saya pun tak mau, no. Sedih macam ni. Okey, baik. Tengok soalan nombor 5. Awak tengok soalan 5 ni. Selesaikan setiap masalah yang berikut. Berikut ialah nilai sukatan serakan bagi data markah peperiksaan akhir tahun bagi dua buah kelas. Ni kebetulan dia bagi cerita pasal kelas juga. Berikut ialah nilai sukatan serakan bagi data markah peperiksaan akhir tahun bagi dua buah kelas. Okey, baik. So adalah kita punya data kat situ, data markah kelas 4 cerdik dengan data markah kelas 4 cerdik. Yang ni senang, dia bagi tahu tu mean sebab dia nak tengok awak faham tak faham. Okey, soalan lain yang nanti kita kena kira lah. Kita kena kira macam tadi kita buat tu kena kira. Sekarang ni dia bagi kat kita sebab dia nak tengok kita buat kesimpulan. Mean kat belah kiri ni 65.5, kelas 4 cerdik ni 65.5. Mean belah sana 65.5, sama nampak? Pada kira mean dia sama. Tetapi dia kira lagi, dia dapat CCMPY untuk 2.94 untuk 4 cerdik. Dan CCMPY untuk 4 cerdas dapat 1.95. Okey, macam mana? Berdasarkan data dua buah kelas di atas, okey, kelas kat situ kita tengok, kelas yang manakah lebih konsisten data markahnya? Berikan sebab anda. Ni nak tanya ni, soalan yang mesti tanya benda-benda macam ni lah. Sebab dia nak tengok faham ke tak faham macam tu lah. So, siapa yang nak jawab? Siapa yang nak jawab ni? Saya tanya lah Ain. Oh, Ain Nur Khalida. Ya, cikgu. So, jawapan awak agak-agak apa? Data markah kelas 4 cerdas. Lebih Konsisten. Kerana CCMP awal yang kecil. Ya, itu je. Kan, saya dah cakap tadi kan.
Okey, mari kita tulis sama-sama. Kelas 4 cerdas lebih konsisten. Ni penting, ni poin penting ni, lebih konsisten. Okey. Data markahnya. Okey. Kerana mempunyai nilai sisihan piawai yang lebih kecil. Okey, yang ni macam Aing cakap tadi, lebih kecil dari berbanding 4 cerdik lah. Kalau waktu tu tulis lah, lebih kecil berbanding 4 cerdik. Yelah kan, 4 cerdik lah. 4 cerdik. Okey, so boleh? Dah salin aku tu? Dah. Alright, so okey ke tak okey tu? Okey. Okey. Okey, mari kita ada lagi 5 minit. Boleh kita buat satu lagi soalan? Boleh yang ni? Boleh. Boleh. Okey, jom kita buat. Saya bagi awak seminit dulu, awak baca. Lepas tu awak cuba buat-buat lah mana-mana yang boleh tu. Cuba-cuba. Kalau salah pun tak apa. Saya bagi awak seminit je. Baca-baca. Berikut adalah data masa penggunaan internet bagi pelajar. Ni guna internet ni. Di 2 buah sekolah dalam masa sebulan. Data masa penggunaan internet di sekolah A dengan data masa penggunaan internet di sekolah B. Yang seronoknya dia kira dah siap-siap. Selagi kita ada part yang betul ni nanti, dia benda-benda ni dia tak bagi. Dia akan minta kita kira, lalu kita buat kesimpulan sendiri. Sekarang ni kita tengah belajar membuat kesimpulan dulu. Nanti kita dapat situasi ni, ni jawapan macam mana nak buat kan. Okey. So, dia bagi kita julat dia 18 tolak 2, 16. Julat antara kuartil 9. Sisian piawai dia 2.15. Belah sekolah B pula, julat dia 16. Julat antara kuartil dia apa? 6. Sisian piawai dia pula 2.78. Berdasarkan kedua-dua data di atas, berikan masa maksimum dan masa minimum penggunaan internet. Macam mana tu? Senang je kan? Dan ni tak payah cerita banyak. Apa jawapan dia? Apa jawapan untuk nombor 1? Maksimum 18. Minimum 2. Ya, bagus. Ini dia jawapannya. Ini adalah masa 18. Ni adalah maksimum, max. Yang 2 ini adalah min sebab dia sama. Sini pun sama kan? Jadi, itulah masa maksimum dengan minimum. Jadi kita dia bagi soalan yang 1 markah dululah untuk awak jawab. Okey. Baik, nombor 2. Berikan penerangan mengenai julat antara kuartil bagi kedua-dua di atas. Okey, apa maksud dia? Okey, boleh? Siapa nak jawab pula? Umairah. Dia cerita apa? Julat antara kuartil ni dia cerita apa? Okey, tak apa. Semua orang senyap tu saya tunjuklah, saya beritahulah nombor 2 ni nombor 2. Jadi kan, sebab dia cerita tentang julat antara kuartil, julat antara kuartil ni kita sebenarnya kira okey, katalah saya tanya awak.
Nak padam tak boleh, pemadam dia rosak. 18 adalah maksimum. Maknanya belah sini pun maksimum dia 18. Okey, maknanya kita boleh kata data tu macam ni. Ni 18 lah. Ni kosong, ni pergi 18. So tengah-tengah dia berapa? Ni adalah 9 lah kan? Lebih kurang macam tu lah. 9. Okey. Lepas tu, untuk dapatkan, kita tengok ni 9, tapi kat sini range dia 9 juga. Ni menarik ni, 9 juga. Tapi sini 6. Jumlah antara kuartil dia 6. Maknanya jumlah antara kuartil untuk yang A ni, untuk A ni, dia pergi sampai ke median. Okey, maknanya saya boleh kata macam ni lah. Okey, selalunya ni ayat untuk jumlah antara kuartil lah. Saya nak padam tak boleh. Padam macam ni je lah. Okey, awak tolong tengok ah. So, ayat dia macam ni. Sebab kita gunakan 50%. Okey, 50% tadi saya buat tadi 50% data masa penggunaan ni ayat dia lah. Ikut je lah kan. Masa penggunaan internet di sekolah A. Awak boleh salin lah. Di sekolah A. Sekolah A ialah 9 jam. Okay, sebab apa saya dapat ni 9 jam tu kat sini. Ambil yang ni je. Dia bagi. Okay, 9 jam. Okay, satu lagi dan ataupun awak terus dan lah. Dan 50% data, benda yang sama, masa penggunaan internet di sekolah B pula. Di sekolah B, okay, ialah, tadi 9 jam kan? Sekarang kita ambil yang ni je, 6 jam. Ialah 6 jam. Okay? Ni jawapan dia. Nanti saya akan terangkan lagi. Kalau ada soalan-soalan yang ada jarak antara kuartil lagi, saya akan tunjukkan lagi kalau ada. Ataupun dalam buku teks saya akan bagi lepas ni, kerja rumah awak ambil soalan buku teks. Saya akan cari soalan-soalan yang ada kaitan dengan jarak antara kuartil maksud dia. Okey, jadi ini ada jawapan dia. Awak boleh salin dulu. Habis tempat. Nombor 3 pula. Nombor 3. Nombor 3. Data masa penggunaan internet sekolah manakah mempunyai serakan yang lebih besar? Serakan yang lebih besar yang mana? Sekolah B. Sebab Pecahan piawai dia lebih besar. ya, sesian power dia lebih tinggi kan? Okey, soalan ni bukan tanya yang lebih kecil, lebih tinggi jadi dia terbalik sikit, betul lah? Okey, dia terbalik sikit. Betul. Okey, jadi saya tak ada tempat ni, awak boleh salin saya cakap apa. Okey, data masa penggunaan internet awak boleh guna ayat-ayat sendiri je pun. Data masa penggunaan internet di sekolah B. Sekolah B belah sana, yang belah sini Sekolah B belah sini. Okey. Mempunyai nilai serakan yang lebih besar kerana nilai sisian piawainya lebih tinggi. Ni sisian piawai lebih tinggi berbanding di sekolah A. Okey, boleh? Boleh. Okey, jadi lepas kelas ni saya akan hantar ke Telegram awak nombor soalan, muka surat berapa apa semua. So awak just check it out lah. Boleh? Okey. Awak Okey, cikgu. awak snap, awak hantar ya. Jangan tak hantar. Hari kehadiran yang lepas ni tolong isi kehadiran. Macam saya bagi tahu ada maklumat semalam, sekarang ni pihak sekolah minta kehadiran bukan lagi nombor. Dulu kita tahu nombor cukup dah. 10 per 16, 9 per 17 dulu. Kan? Berapa kelahiran 15 per 17. Sekarang ni kita nak tahu siapa dia. Setiap orang akan ditik. Saya akan lepas habis kali ni saya akan tik pula siapa dia. Ain datang, Wan datang, Alia, Kristina datang, Zari, semua saya akan tik. So ikut nama. Okey, jadi tolong isi kehadiran ya. Boleh? Boleh. Okey, Boleh. so saya tamatkan kelas hari ni dengan bacaan. Saya ada dua orang habis belajar ni. Ni dia. Baca. Nampak tu? Nampak. Nampak. Baca.
Baca semua orang kena baca sendiri dalam hati. Saya nak apa belajar ini masuk. Dah. 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 Okey, baik. So, Dah. wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jumpa lagi untuk esok pula kelas Admat. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Bye. 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 Bye.